Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alright, dapat kita bersama pada hari ini. Hari apa ni? Hari Rabu. Hari Rabu dapat kita bersama. Alright, dalam segmen Ilmu Wang Dunia Akhirat, insya-Allah dalam lebih kurang setengah jam, 1 jam kita akan berbincang, kita bertukar pendapat, tanya soalan dan macam-macam lagi lah, insya-Allah kita boleh have in this session. Jadi mari kita sama-sama mulakan hari kita ni dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan dengan istighfar ni dapat banyak kita berkat dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, hari ni hari Rabu, nampaknya bila kita start saja market dia macam terus begitu kata orang tu macam best gila Alright. Jadi apa-apa pun insya-Allah. Alright. Kita teruskan perjalanan kita dengan cuba pass ataupun kita share dengan member-member yang lain, insya-Allah. Alright, saya juga ambil kesempatan untuk terus member-member kita ni kita cuba jemput diorang juga, sebab ada yang suruh saya pesan bila live ni. Alright, apa-apa pun kita okay, jom. Alright, okay adik-adik yang ada kat sini, apa khabar semua? Kita nak tengok alright, pagi lagi. Alright, okay, kita ada beberapa orang kat sini. Okay, kita tengok siapa ni. Kita ada siapa ni Mayalan. Alright, dia cakap salam AA dan keluarga. Waalaikumsalam. Dan kita juga ada Sadiah Wek. Lama sangat Kak Sadiah ni Kak Sadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang yang handsome dan semua yang hadir. Alright. Okay, kita juga ada kat sini Ida dan Zeb. Alright, Ida dan Zeb dia cakap apa? Sorry, tertekan dia cakap. Alright, tak apa, tertekan. Ni mesti tengah handphone. Cucu tarik. Tarik jadi tertekan. Bagus duduk dengan cucu biar dia besar sikit. Kasih skrin besar supaya dia nampak abang-abang. Lain kali dia jumpa aku, dia cakap abang-abang macam tu. Alright. Kita ada juga Dr. Ravi pun ada kat sini. Doktor, apa khabar? Selamat pagi with AA. Then your life. Start the pagi with AA. Alright, start the pagi. Alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi dan semua AA. Alright, kita juga ada salam AA macam Ustaz hari ni. Allahu Akbar. So, sebab apa tadi? Saya sebenarnya pagi tadi biasalah macam pergi solat, lepas tu balik minum. Dan terus hari ni banyak kerja jadi duduk terus cuba buat kerja-kerja lah, insya-Allah. Alright, dan hari ni juga kita sedang ada banyak benda. Sepatutnya saya pergi TV3 hari ni untuk program, tapi disebabkan ada orang yang disahkan kontak rapat dengan salah seorang yang positif COVID, maka tak dapat kita pergi. Jadi kita buat dekat sini. Kalau tak pukul berapa tadi saya ada program tengah hari nanti. Jadi semua kita cancel. Jadi kita berada dekat sini dan topik hari ni topik menarik on the business or in the business. Ini untuk orang yang berniaga, insya-Allah kita boleh bersembang-sembang mengenai benda ni. Tapi apa-apa pun hari ni macam mana keadaan anda semua? Semangat, sihat? Alright, best? Rasa sedap? Semalam abang pun ada share satu benda tu. Sebenarnya kan, minda kita ni kan, bila kita start something dengan positif, maksudnya kita start dengan positif, dia mempunyai satu kuasa yang best. Right? Bila apa-apa saja kita just letak positif saja. Kita tak perlu nak buat benda tu, just letak positif saja. Dia macam jadi something yang interesting, right? Jadi something yang best. Malam saya benda tu simple. Benda tu kan simple kan, tapi saya macam rasa benda ni sangat impactful pada saya. Sebab saya fikir semalam saya duduk. Alright, saya duduk. Saya tengok dua orang jemaah ni lah, jemaah masjid jugalah kan. So dia tengah minum, saya pun minum lah kan. Saya minum. Saya order kat mamak tu, saya minum teh kan. Lepas tu saya dalam hati saya cakap, ya Allah, aku nak bayarkan dia dua orang ni lah. Aku nak bayarkan dia dua orang ni. Kan, macam itulah saya punya fikiran. So saya cakap saya nak bayarkan dia orang. Maksudnya kita punya niat tadi baik dan positif tu Dan saya pun cakap okey aku nak buat.
Tapi apa jadi kan? Sebelum aku boleh bayar, dia orang dah bayar dan dah belah dah. Dia orang dah bayarkan untuk aku pula. Maksudnya bila kita bersangka baik dan kita nak buat baik, niat saja tu, Allahu Akbar, Allah sampaikan kepada orang lain untuk buat benda yang sama pada kita. Jadi itu sebenarnya walaupun benda tu kecil, dia hanya latih saja. Tapi bila saya fikir balik, benda tu sangat sangat luar biasa. Sebab tu hari ini satu benda yang saya nak share lah. Kalau kita ada kan, sentiasa berniat yang positif, melakukan kebaikan kepada orang lain. Ingat benda tu. So letakkan benda tu. Kita permudahkan orang lain punya kerja. Kita cuba bagi yang baik lah. Kita faham tak apa saya cakap ni? Kan kita just like letak benda yang baik terhadap orang lain. Kan? Apa saja letak benda yang baik. Saya yakin benda tu akan kembali pada kita dengan berganda dan buat kita macam gembira gila. Jadi itulah yang saya semalam terfikir sampai malam kan saya fikir, right? Alright, okay, Allahu Akbar, aturan Allah yang terbaik ada sebab tu, Allah tangguhkan ada sebab. Betul ya, itu definitely saya yakin sangat. Positive thinking. Jadi kita mulakan diri kita dengan positive thinking. Kita mulakan yang hari ini biarlah semua orang dalam keadaan yang baik, dalam ceria. Setiap orang yang kita kenal, kita doakan mereka yang baik-baik. Kalau ada yang kita boleh bantu mereka, kita cuba letakkan niat supaya kita boleh bantu mereka. Jadi benda-benda macam ni, Abang Abu rasa sangat menarik lah dia punya kesan kepada kita. Right? Itu yang perlu dipupuk dalam hati, dalam minda kita, dalam diri kita untuk sentiasa bersangka baik, berfikiran positif dan sentiasa dalam kesediaan untuk memberi sesuatu yang baik. Memberi sesuatu yang baik. Kita sentiasa dalam keadaan macam tu. Jadi ini sharing daripada Abang Abu lah apa yang berlaku semalam kan. Jadi aku nak share juga. Dan hari ini juga saya sedang melihat stock trading kan. Hari ini kita ada trade jugalah kan. Kita nak tengok apa keadaan pasaran ketika ini sangat right, dia menjadi sesuatu yang best jugalah bila kita tengok benda ni. Alright, kita cuba tengok apa yang berlaku kat sini. Alright, kita terus buat something sebab abang nak just like do, just do it, just buat saja insyaAllah. Saya set limit saya semua ni. Okey, jadi kita nak jadi kita dah bersedia kan. Jadi benda tu insyaAllah akan dipermudahkan. Alright. Okey, sebelum kita nak bincang pasal topik hari ni, topiknya ialah adakah anda sedang berniaga atau sedang bekerja 9 hingga 5? Dan abang nak bagi 6 kaedah ataupun 6 langkah yang awak boleh lakukan supaya awak keluar daripada being in the business kepada on the business. Macam mana kita nak buat benda tu, insyaAllah Abang akan bagi 6 benda yang awak boleh follow, awak boleh ikut. Alright, okay. So dan kita tengok siapa lagi ada kat sini. Kak Saidia. Alright, doa yang sama buat Abang Abu dan semua yang hadir. Alright, terima kasih Kak Saidia. Kita ada Salam AA, setuju Nuraini dia cakap. Alright, kita ada Suhaimi. Soalan, masa semua dapat sama 24 jam. Masa apa yang boleh dikorbankan dan masa apa yang perlu diuntukkan dalam seharian kita? Ni soalan soalan dia macam soalan trik-trik sikit lah. Dia ni suka tanya soalan-soalan trik. Masa semua dapat 24 jam. Sebab tu Allah dah cerita masa manusia, masa tu. Right? Demi masa, sesungguhnya manusia tu dalam kerugian. Maksudnya orang ni memang dalam kerugian, melainkan orang yang yang dia meletakkan masa dia untuk kebaikan, masa dia untuk baik-baik, masa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, masa dia gunakan untuk buat baik. Inilah orang-orang yang akan mendapat nikmat masa. Alright. Jadi pada pandangan Abang Abu, kita boleh sesuaikan masa kita ni dengan solat kita. Jadikan solat tu sebagai satu apa kata orang tu, satu
satu level untuk kita check tau. Kalau tak percaya awak buat benda ni lah. Bagi yang anda awak jaga solat saja, masa awak akan dijaga. Itu kelebihan menjaga solat waktu. Alright, menjaga solat tepat pada waktunya. Alright, awal lah kita dengar je azan, kita mula melakukan solat. Sebab tu kalau lagi bagus lelaki kita ni, alright, azan kita cuba adakan dekat-dekat dengan masjid supaya senang kita berjemaah. Jadi kalau awak buat benda ni, awak tengok sendirilah masa awak macam mana. Macam awak rasa macam masa awak ni macam best, macam diatur, macam everything is okay. Itu jawapan Abang Abu lah. Jadi sekali saya baca balik, masa semua dapat. Masa apa yang boleh dikorbankan? Masa yang dikorbankan tu adalah masa tidur. Masa tidur tu kita korbankan, right? Sebab kadang-kadang ataupun masa kita tengok TV, kalaulah kita ada satu benda yang kita nak lakukan, maka kita perlu memberikan sedikit, apa kata orang tu, we need to like give ourselves, we need to sacrifice some of the things that we do, kan? Sometimes kita tengok TV, kan? Kita terpaksa berkorban benda tu untuk buat benda yang macam kita memang kena buat. Contohnya solat tadi and all this stuff. Itulah yang Abang Abu nak cerita kat sini sikit. Sekarang kita tengok ada lagi soalan. Power Abang Abu. Oh, power Alhamdulillah. Power Alright, so apa awak punya sarapan hari ni? Aku minta kopi belum sampai lagi, tapi insya-Allah kita cubalah. Sebab saya ni kadang-kadang bila berbual ni nak kena ada kopi pun sedap sikit kan. Alright. Tapi topik yang hari ni saya nak bincangkan, sebab ramai orang ni, adakah anda ni seorang perniaga ataupun seorang pekerja? Kan? Kadang-kadang kita buat bisnes tapi kita bekerja. Jadi kita nak cerita benda tu, macam mana kita boleh menukar benda ni kan. Nak yang berniaga, right? Yang nak berniaga, adik-beradik. Terima kasih adik-beradik. Walaupun adik-beradik kadang-kadang ada yang sibuk sekarang ni, dia tengah tengok dekat apa ni, ni ada yang tanya, ni set exclusive gift apa ni? Okey, tak ada ada soalan kat sini pun insya-Allah ada yang bolehlah tanya soalan kat sini, senang sikit saya jawab dan saya boleh baca terus kat sini kan. Right, apa first of all aku nak engkau orang macam tulis apa plan untuk lunch. Belum apa-apa, belum sarapan dah tanya lunch Alright, tulis lah. Alright, tulis saja. Dan hari ni korang plan okay, saya nak tanya awak sekarang. Aku macam blur sikit sebab aku tengah fokus juga. Ni Alhamdulillah nampak. InsyaAllah lah kan. So bila kita berniat baik ni, memang benda yang insyaAllah ni banyak benda baik yang akan berlaku lah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita dalam kita mencapai banyak benda InsyaAllah. Alright. Okay. So InsyaAllah. Alright, ya. Dah ke? Tak ada orang jawab Allahu Akbar. Korang ni, aduh. Alright, so saya nak tanya awak, kalau macam mana kita nak tahu sama ada kita ni dalam bisnes ke atau di atas bisnes? Maksudnya, are we in the business or on the business? Macam mana kita nak tahu? Very simple. Alright, dia macam ni. Kalau awak hari ni kan, apa akan terjadi pada bisnes yang awak buat sekiranya awak ni 3 bulan pergilah bercuti. Contohnya ni musim haji ke apa, pergi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Alright, so apa akan jadi pada bisnes awak? Okay, Nur apa ni, okay, ada bisnes adik-beradik yang sibuk tapi tak pernah lupa atas pesan AA yang mantap, insyaAllah. Saya berniaga. Okay, now. Jadi saya nak tanya, sekarang saya nak tanya, apa akan jadi pada bisnes awak yang awak sedang buat ni? Tak kira lah bisnes besar ke kecil ke, tak kisah. It doesn't matter.
Kalau awak 3 bulan ni awak terus pergi bercuti, katakan pergilah round dunia ke apa lepas COVID ni, dia dah on dah semua nak berjalan. Let's say 3 bulan awak pergi, apa jadi pada bisnes awak? Tolong komen tengok. Just saya nak tengok apa yang awak komen. Kalau hari ni kan awak tak buat apa-apa, awak pergi ke mana-mana lah, apa akan jadi pada bisnes awak? Alright, kalau bisnes awak tu, alright kat sini kita dengar tengok, online masih boleh berjalan. Tak, saya tak nak awak buat kerja, awak jalan. Alright, awak tak fikir pasal bisnes tu. Alright, apa akan jadi pada bisnes tu? Kalau tak adalah online ke, tak ada apa kan, what's going to happen to your business? Alright, kalau bisnes awak tu berhenti, maksudnya bisnes awak jatuh. Tak, mesti ada tim. Tak, maksud Abang Abu, kalau awak tak ada. Sekarang, saya tanya pasal sekarang. Jangan cerita pasal nanti apa. Sekarang kalau pergi cuti 3 bulan balik, bisnes awak ni jadi apa? Ada ke tak ada? Kan, bisnes tak ada. Income awak macam mana? Stop. Kalau income awak stop dan awak punya bisnes tak boleh berjalan, maksudnya awak masih bekerja. Awak bukan businessman. Awak jangan cakap saya berniaga. Awak bukan berniaga. Awak ni jual beli saja dan awak kena buat benda tu. Clear tak? Tapi because you jadi you punya own system. Alright, kita tengok kat sini. Adakah saya dilihat seorang yang pemalas kerana selalu banyak masa di rumah? Saya freestyle kecil-kecil trading use gold. Memang pemalas lah. Kalau pemalas maksudnya kalau awak ni ada masalah, kalau ada masalah kewangan, lepas tu awak duduk rumah, awak tak buat apa, dan memang pemalas lah. Tapi kalau awak buat dan awak cukuplah keperluan asasi tu cukup, kita ada duit lebihan, kita ada simpanan setiap bulan, kita boleh meneruskan perjalanan mencapai matlamat, dan itu bukan pemalas, maksudnya awak dah buat kerja. Tapi kalau ada susah, ada problem, awak tak boleh bayar bil, tak boleh, lepas tu ada rumah, awak komplain, then tu memang pemalas. Alright? So aku tak tahulah kategori mana Wan Alright, tapi saya rasa kalau adik-beradik taklah malas kot. Bisnes online sambil-sambil cuti, kalau autonomi okey je. Jangan nak ceritalah itu ini semua. Alright, boleh tak awak buat tanpa alright, automation, autopilot? Yes, basically. That is what I want to teach you, how you can get there today. Kan? Today. Bisnes pun cuti lah, bagus. Ni betul. Kalau you cuti, bisnes cuti. Betul? Itu namanya employee ataupun you adalah seorang pekerja. Alright? Dan ramai orang, ramai profesional, even yang berniaga ni, kadang-kadang mereka ni rasa mereka berniaga, mereka mempunyai bisnes, tapi dia tak faham. Mereka ni sebenarnya ada kerja je. Sebab apa? Kalau dia tak kerja, dia tak dapat duit. Alright? Because beberapa sebab. Salah satu adalah kerana mereka terpaksa berada di situ untuk bekerja. Alright? Untuk melakukan kerja tu. Kalau dia tak buat, benda tu stop. Betul? Dan mereka juga perlu memberikan masa untuk berada dalam tu, buat kerja-kerja tu. Alright, dia tak boleh fikir, dia kena buat kerja ni, dia kena settlekan tu, settlekan ni. Ini juga menjadikan mereka berada di dalam bisnes tu. Alright? Dan mereka juga tidak mempunyai orang-orang untuk melakukan sesuatu dan juga sistem untuk menggantikan mereka. Tak ada. Ini kalau tak ada, awak yang kena buat, dan awak bukan bisnes, awak bekerja sebenarnya. Alright? Dan awak tak boleh jual bisnes tu. Kalau jual bisnes tu, dia macam tak ada orang yang boleh buat, boleh run. Awak yang kena run. Jadi awak tak boleh jual bisnes tu. Bila awak tak boleh jual bisnes tu, maka dia sebenarnya awak ni bukanlah seorang entrepreneur ataupun seorang business owner. Sebaliknya awak adalah seorang pekerja, right? Itu yang Abah pun just nak explain. Dia macam ni tau. Dia ada satu cerita. Kau nak dengar cerita tak? Aku cerita. Aku ni taklah pandai sangat cerita, tapi bolehlah cerita-cerita sikit. Business online, okay. Alright, aku nak bagi 6 benda yang kau boleh buat suami hari ni. Business, okay, ni ada satu soalan. Alright, Nur Huda. Oh, okay. Dia just like, thank you for inviting some of your friends to kenal-kenal, sembang-sembang dengan Abang Abu. Lepas ni boleh tanya soalan. Let me just go through, right? Ni cerita tau. Cerita ni sebenarnya satu cerita yang Robert Kiyosaki dah cerita dan sebagainya. Tapi saya nak just like ubah ni. Dia ceritanya macam ni. Ada satu kampung ni, dia masalah lah. Masalah dia masalah air, kan? So kalau tak ada hujan, maka dia orang tak ada air. Jadi lepas tu
dia orang punya tasik tu jauh lah nak pergi ambil air ni semua kan. Jadi dia orang rasa macam susah, dan kebanyakan orang yang di kampung ni dia orang tua-tua. Lala dia orang buat satu keputusan nak bagi kontrak untuk orang pergi ambil air. Kan? Jadi dia anak muda 2 orang ni. Abu dan Ali. Ni cerita Abu dan Ali lah. Kalau Mak Saleh dia cerita benda lain. Abu dan Ali. Alright. So, macam kita tahu Abu ni kan, dia pun macam dapat kontrak ni apa lagi. Dia pun teruslah pergi beli dia punya bucket tu kan. Tempat baldi-baldi nak ambil air ni kan. Dia belilah baldi-baldi ni, jadi dia pun terus mulakan dia punya perjalanan untuk mencapai duit. Jadi makin lama dia macam, dia pergi, dia jauh lah berbatu-batu kan. Jadi dia kena pergi, dia ambil. Jadi dia terus mula buat benda tu. Kan? Abu ni dia macam, rasa ini peluang ni. Jadi dia beli baldi-baldi, lepas tu dia beli lori sikit. Dia pergi, dia hantar, dia kerja sibuk sangat Dan kadang-kadang pagi tu, macam dia sibuk lah sebab semua orang nak air. Jadi dia punya kesibukan tu dahsyat, dan akhirnya dia buat duit yang banyak lah. Duit yang banyak sebab dia pergi buat benda ni. Yang dua kan, Ali pula, dia macam alele, dia macam hilang. Ali tak ada. Kan, orang pun pelik lah sebab kasih kontrak 2 orang, 1 orang dah buat ni. Ali pula tak ada. Dah berbulan ni. Berbulan Ali tak ada, Abu pula sukalah. Apa lagi, Ali tak ada. Akulah hero. Dia pun naikkan harga, dia macam buat tak indah. Dia sampai satu masa dia datang, dia mula hantar kan. Lepas tu dia tak hantar kat rumah-rumah. Dia datang kat tengah, dia cakap siapa yang order ni datang ambil sendiri. Sebab aku tak ada masa nak hantar-hantar lagi. Dia dah berlagak. Jadi orang kampung ni terpaksa lah kan. Datang ambil. Lepas tu dia dah mula charge lebih sikit untuk, kalau nak hantar kat rumah, dia charge lagi. Jadi dia mula buat duit. Dia tak cukup 1 lori, dia beli 2 lori pula sebab makin banyak permintaan. Dan akhirnya dia ni macam buat duit, tapi dia dah tak kisah pasal kualiti. Ada baldi penuh, ada baldi, orang komplain dia tak layan dan everything. Si Ali ni pula, dia dah hilang tau. Dan apa sebenarnya Ali buat dalam masa beberapa bulan ni? Dia tulis satu plan. Dia mula buat satu plan, dia mula buat satu company. Lepas tu dia juga pergi cari investor kan. Dia cari orang-orang yang boleh melabur dalam projek ni. Dan dia juga dia mengambil seorang untuk jadi dia punya presiden tau. Macam presiden lah. So, mereka mula buat satu plan, dan selepas 6 bulan ni, selepas Ali hilang 6 bulan, dia datang balik. Datang balik, dan kali ini dia dah datang dengan satu benda, pipe tau, yang dia bina pipe ni selama 6 bulan ni, dia orang bina ni, untuk nak connect balik dengan dekat kampung ni. Jadi dia mula datang sampai kat kampung ni, dah ada satu pipe tau. Dia dah siapkan satu pipeline, di mana pipe ni sangat bersih pula air dia. 24 jam dia boleh serve, 7 hari seminggu dia macam bekerja. Jadi Ali ni pula dia charge less dengan si Abu tu. Abu tu charge RM10, dia ni charge RM7, RM5, RM6. Lepas tu hari yang pertama dia buat macam pelancaran, dia bagi orang rasa air dia free. Dia datang semua, dia buat pelancaran, rasa air dia free, dan orang mula lihat air dia bersih, dan anytime boleh datang, harga murah. Jadi mereka, penduduk kampung ni dah mula mengalihkan pandangan mereka pada Ali ni, dan akhirnya Abu ni terpaksalah dia buat macam-macam. Dia buat sale lah, dia buat servis nak hantar, tapi makin lama makin orang tak nak Ali punya, Abu punya air sebab susah sangat. Jadi akhirnya Ali pun berjaya, terus dia pun tak ada duduk kat kampung tu, dia pergi kampung lain. Dia nak buat benda yang sama dekat kampung lain. Dia cari kampung lain, dan dia terus kaya dan kaya dan kaya. Si Abu ni pula, alamak, dia terpaksalah survive. Jadi itu ceritanya lah. Jadi daripada cerita tu, soalan yang saya nak tanya awak ni sebenarnya hauling the bucket ke, atau awak build the pipeline? Adakah dalam bisnes awak sedang mengangkat air tu setiap hari, ataupun awak sedang duduk dan merancang sesuatu yang akan bergerak sendiri? Alright? So inilah yang Abang Abu nak awak fikirkan. Alright? Okay. Now, let's be real. Alright. Membina satu perniagaan bukanlah satu benda yang mudah. Alright? Dia memang satu benda yang sangat difficult. Alright? Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang memang dah jadi profesional, orang yang memang dah bekerja kan.
based on operation. So kalau awak memang uh, uh, memang dah jenis macam tu, awak memang susah untuk menukarkan diri awak tau. Sebab tu bila kita nak kata orang tu menukarkan diri kita ni, alright, awak dah kena mula ada dua benda. First kali dia require some mindset change. Alright? Because bukan mudah untuk membina satu bisnes, tetapi kalau kita mula membinanya, dia akan menjadikan kita lebih mudah. Nanti. Macam Ali dengan Abu tadi ya. Abu tu dia okey, dia kerja susah, tapi sampai bila pun dia susah, pada permulaan dia dapat duit, lepas tu dia mula hilang, right, customer sebab ada benda yang lebih best. Ali ni pula memang dia betul-betul 3-4 bulan tu dia memang bersusah dulu. Maksudnya dia belum dapat duit tapi dia mula yakin, alright. Jadi itulah yang berlaku. Jadi first kali adalah untuk kita menukar minda kita, menukar, because awak kena buat something yang tidak akan memberikan satu pulangan yang cepat. Contohnya lah, ada orang yang nak badan macam sadu lah, macam aku dah ni kan, sadu lah, alami sadu kan. Jadi aku ni dia tak boleh lah hari ni buat, besok terus nak sadu. Aku kena buat benda tu berminggu-minggu, berbulan-bulan supaya barulah aku nampak sadu. Clear tak? Dia macam tu. Adakah kita sanggup buat something yang tak nampak dia punya result immediately? Ini membina bisnes macam itu. Dia takkan nampak. Tapi orang yang berjual ni, dia okey je. Dia jual-jual dapat duit. Tapi dia sebenarnya akan hilang satu masa. Mungkin dia tak akan dapat lagi sebab ada orang ataupun ada sistem yang boleh ganti, right, produk dia dan sebagainya. Sebab tu first kali, sebab we need to understand mindset kita. Aku buat ni sebenarnya tanya soalan ni, adakah aku sedang membina pipe ataupun sedang mengangkat baldi? Adakah aku membina pipe ataupun aku mengangkat baldi? Right? Sebab itulah benda ni awak kena faham, sebab benda ni dia boleh berlaku tanpa kita sedar. Kan? Tanpa kita sedar benda tu berlaku, sebab tu awak kena sedar. Alright, anyway, apa yang Abang Abu boleh bantu ataupun share dengan you all, apa yang sebenarnya kita boleh buat. Alright? So, first kali, it's all about building the foundation. Building the foundation. Maksudnya, awak kena first clear dengan apa yang awak nak, siapa diri awak, and apa yang awak sebenarnya nak buat. Alright, awak kena clear apa yang awak nak daripada bisnes awak ni, apa sebenarnya yang you stand for, what you stand for. Alright, dan awak kena mula letakkan benda ni dalam bentuk penulisan, supaya bila awak mula dapat orang ke, pekerja ke, apa ke, mereka ada guide untuk mereka follow. Alright, ini penting. Jadi saya nak awak, first kali is about building the foundation. Alright, so kalau contohnya mungkin kita ada certain values yang kita nak dalam pekerja kita, dalam bisnes kita. Alright, bisnes kita dia ada certain values. Jadi awak kena mula letakkan sebelum kita mendapatkan orang tu, adakah mereka ni kena dengan value kita. So it's always about values over talent. Kita tak nak orang yang bertalent tapi dia tak ada value yang kita nak. Kita tengok apa suami. 30 minutes every day, build your mindset, makin hari makin sadu macam badan kau. Alright. Okay. Nah, itu yang first. Kedua adalah hire the right people. Right? Hire the right people, train them, right, and treat them right. Okay? Hire the right people. Sebab kalau nak berkembang dalam bisnes, ya, awak kena mempunyai team yang actually like macam the right team, right? Sebab tu kalau kita tengok, kalau aku selalu ambil contoh lah Manchester United, bila dia orang first under Ferguson kan, so mereka get the right team, the right people, right people, dan Ferguson akan train them, like dia train not just playing the ball, tapi dia train them dari mindset dia train these people supaya stardom doesn't go to their brain, alright. He train them to like really be disciplined walaupun kau terror macam mana pun. So, and treat them right, okay. Dia juga beri semuanya, treat them alright as a professional. Dia lebih apa kata orang tu, macam mak bapak sendiri kan pada anak-anak tu. So benda-benda macam tu. Jadi awak kena hire the right people,
Alright, train them and also treat them right. Okay. Kalau kita tengok dalam industri ni, dia ada dua buku yang saya suka recommend kan. Sebab dua buku ni dia berlainan tau. Alright. Satu The E-Myth Revisited. E-Myth Revisited ni adalah by Michael Gerber. Michael Gerber dia menulis buku untuk menunjukkan bisnes ni semuanya sistem. Alright, macam mana kita nak create sistem. Dia teacher. Dia teach very simple way untuk create system. Baca buku tu, dapatkan buku tu, baca. Sebab pada dia, sistem tu penting. Tapi, Seth Godin dia buku yang Linchpin. Dia wrote this book called Linchpin. Alright, dalam buku ni, dia pula cakap, no, it is not about the system, it's about the people. So, dia ada dua benda yang berbeza daripada orang yang berjaya ni. Jadi, yang confusekan kita. Tapi apa-apa pun bila kita tengok, sebenarnya pada saya kedua-dua tu penting. Right, you need to have the right people, at the same time you need to have the right system. Sebab kalau you tak ada sistem, no point you have the right people. Kalau you ada right people without system habis, sama juga dengan sistem with the not very good ataupun right people pun habis. Jadi letakkan diri awak untuk mencari right people for your team and start to build the system. Alright? Okay, sebab ramai orang ni kadang-kadang kita ni macam ni lah, kita nak buat sendiri and all the stuff. Dia hanya boleh sampai satu tahap. Lepas satu tahap, awak dah tak boleh buat semua sendiri. Sebab tu awak kena mula membina sistem dan juga people. Alright, so you need to create that culture. Sebab tu yang first saya cakap tadi, awak kena create that culture supaya bila team ni datang, mereka faham culture kita. Yang ketiga, awak dah kena mula define and document the process. Ini yang dinamakan SOP. Alright, kita perlu tahu apa proses-proses ataupun task yang perlu dilakukan. Alright, jadi kita create the structure. Okay, jualan. Macam mana proses jualan ni berlaku? Kita kena siapkan. Alright, kita dapat order, lepas tu apa kita buat. Ini SOP. Alright, so you have to put dalam bentuk tulisan. Benda ni perlu ada sebab dia akan memudahkan tim kita ataupun diri kita ataupun partner kalau kita nak join venture lepas ni, semua kita dah ada. Basic step, semua tu tulis. Walau sekecil-kecil mana pun tulis. Alright, sebab processes ni dia memang sedikit yang memerlukan masa tapi dia akan memudahkan kita punya perjalanan, right? Permudahkan kita punya perjalanan dalam kita punya perniagaan. Itu yang saya rasa penting. Alright? So, awak boleh fine tune, awak boleh letakkan teknologi dalam tu, tapi first kali awak kena ada basic framework. Apa yang sebenarnya awak punya bisnes ni akan bergerak. Benda ni kena faham. Alright? Dan keempat, lepas tu fine tune the process. Alright? Sebab bila kita dah ada proses, dia bukan terus akan jadi automatic bagus. Tak, dia akan ada sedikit benda yang perlu kita betulkan. Alright? So, bila kita dah ada satu general processes dan kita dah ada right team ataupun right people to jalankan benda tu, alright, awak dah boleh sebenarnya letakkan prosedur baru. Alright, prosedur baru dan kita letakkan, kita betulkan balik, detailkan balik, kita tambah sequence dan lain supaya benda-benda ni akan deliver what the big picture that you want. Jadi proses ni sebab macam outline tau. Kita buat outline macam mana nak buat benda tu dengan betul. Setiap benda itu nama dia proses. Okey, tapi prosedur pula macam mana kita nak buat proses ni dengan efficient dan juga dengan cost effective. Alright? So contohnya dalam bisnes Abang Abu, proses adalah siapa yang nak contohnya lah nak program pasal duit, hutang, simpan. Saya dah ada benda tu. Itu adalah education system on demand. Alright? Itu maksudnya saya sudah siapkan processes. Alright? So apa yang awak akan dapat, macam mana benda tu boleh bantu dan everything. Selepas saya dah ada content tu, alright, it's a processes, baru saya create procedure dia. Alright, macam mana procedure dia? Saya nak sampaikan konten ni dalam bentuk video, saya mula menulis, so saya ada website, saya ada team, teknologi untuk deliver konten. Jadi itu yang maksudnya kita ada processes dan kita mula siapkan procedures je. Alright, processes dan procedures. Alright? Okay, kadang-kadang saya nak just bagi satu warning dengan processes ni.
ada satu mistake yang kita nak over systemize kita punya business. Ini juga adalah satu benda yang kadang-kadang kita perlu fikirkan. You cannot over systemize. Yes, autopilot and everything bagus, tapi we cannot do it macam over systemize sampai sometime boleh crush kita punya business. Sebab kita tak ada human touch, kita tak ada something yang sebenarnya kadang-kadang dalam business perlu ada. Sebab tu saya tak nak you over systemize benda tu. You juga ada people yang can actually like work for it. Alright? Sebab tu benda ni juga kalau kita terlampau depend on system juga, sistem ni dia berubah. Alright? Sistem ni dia akan berubah dengan cepat. Alright? Systemization ni dia akan berubah dengan cepat, especially technology and all those stuff. Jadi awak kena faham, alright, benda tu perlu kita juga control, bukan 100% kita nak sistemkan dia. Alright? Okay. Nombor 5 adalah macam mana kita nak leverage kita punya content dan teknologi. Macam mana kita nak gunakan, macam apa yang saya buat sekarang ni, kita gunakan Zoom, kita gunakan benda ni untuk sampaikan konten. Alright, mungkin ada yang dah boring sangat dengan benda yang aku bagi ni, sebab benda ni very content based, alright. Sebab dia macam mana 6 langkah tadi. Jadi leverage awak punya benda ni dengan teknologi, right? Kita gunakan videos, audio recording, e-books, kan reports, newsletter, workbook, banyak benda. Kalau teknologi kita boleh gunakan email marketing, saya ajar Aweber, kan online, landing page, sales page, kan automated email yang kita boleh create dengan Aweber. Saya dah bagi yang follow abang-abang, awak dah tahulah benda-benda macam. Jadi social media juga adalah satu bentuk untuk kita leverage. Jadi gunakan benda-benda macam ni untuk kita leverage. Alright, dan last kali lah yang abang-abang nak share juga adalah, alright, ini yang satu benda yang menyebabkan kita terikat dengan bisnes kita, kita tak boleh keluar adalah kerana kita don't want to let go. Kita nak pegang benda betul tu, kita tak percaya pada orang lain, kita tak percaya pada processes, kita tak percaya pada prosedur. Jadi ini menjadikan kita macam terikat sampai kita berada dalam bisnes tu dan kita tak boleh buat apa-apa. Sebab tu bila kita sudah sampai satu tahap, apa yang patut kita lakukan? Kita hire CEO kita. Kita ada seorang CEO yang akan mula memantau semua benda ni, dan awak hanya fokus pada awak punya sole purpose. Apa yang awak nak daripada bisnes ni. Jadi benda itulah yang sebenarnya the last yang awak kena buat. Sebab selagi awak cannot let go, that means you are in the business and then you cannot grow. Alright? So sebab tu bila kita mula membenarkan bisnes ni berjalan tanpa kita, dan kita mula melihat akan ada sedikit turbulence, right, dalam perjalanan tu, tapi kita hanya melihat dan kita cuba, alright, betulkan dari luar, bukan daripada dalam. Alright? So you boleh juga maximize control awak ni, bila daripada luar, dan maximizing awak punya value. Alright? Awak punya value tu bertambah sebab awak mula melihat daripada luar. Alright? Jadi sebab itulah kita nak kena faham benda-benda ni. Jadi inilah antara benda yang abang nak share dalam 6 perkara ni. Saya dapat bagi pada anda hari ni, iaitu yang saya dah kongsikan. Saya ada soalan kat sini, saya tengok. Okay, safety and security tak dapat dipusaskan, sistem people, yes, betul, sangat betul. Alright, kita juga ada ni, let's go, let go, betul. Believe in the process, let go and believe in the process adalah benda yang keenam yang saya nak bagilah anda. Alright, okay. So nombor 5 tadi leverage on the content and technology. Alright, so itulah 6 benda yang abang dah share dengan anda pada hari ini. Saya harap perkongsian ni adalah sedikit sebanyak memberikan awak idea macam mana aku nak create business yang aku tak perlu berada dekat dalam. Maksudnya I'm on the business, not in the business. Alright? Okay? So itu yang saya dapat kongsikan. Ada tak apa-apa soalan dan pertanyaan untuk abang-abang? InsyaAllah. Kalau ada bolehlah tanya. Sambil tu saya nak minum kopi ni. Alright? Okay, guys. So, kalau ada soalan boleh tanya. Alright, boleh kita bincang-bincang sikit. Dan saya nak tengok apa keadaan market sekarang. Adakah dia berpihak kepada kita? Nampaknya dia masih bergetar-getar lagi. Dia masih bergetar-getar lagi. Belum really like moving to benda yang kita nak. Tapi insyaAllah nampak harapan tu ada.
Okay, good. Kita tengok dari segi portfolio kita. Okay, masih belum dapat any benda yet. Alright, okay, tak clear tulisan yang kat. Ni tak, memang tak ada apa pun. Ini tak ada, saya tak ajar pun benda ni. Right, ini memang dah ada. Ni semalamnya kelas. So memang tak ada. Right, benda ni tak ada kena-mengena dengan apa yang abang cakap. Benda ni tak ada, zero, kosong, tak ada benda. Ni semua tak ada benda. Don't worry, ni semua semalam saya buat kelas. So tak ada benda ni semua tak ada lah benda sangat. Conteng-conteng je. Alright. So kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak, saya nak habiskan sesi pada hari ni pukul 10. Doakan saya sebab saya ada 4 jam saja lagi untuk create nearly like 20 video yang saya kena create. Doakan supaya saya boleh create video-video pada hari ini dan settle kan, insyaAllah. Alright, video-video simpan challenge. Alright, dan pukul 5 nanti dengar Cool FM sebab abang-abang akan ada kat Cool FM petang ni. Video live live session. Alright, okay, soalan. Everybody rushing towards digitalization. How can we take advantage of this? Alright, yeah, I think digitalization is part of the things that we need to do. However, I think when everybody going into digitalization, I think there are peluang pada yang offline. Sebab kadang-kadang bila semua go to digitalization, I think orang terlepas pandai yang offline ni pun ramai orang yang nak juga. Alright, sebab digitalization, yeah, it's help in certain way in your business, but you still need to have that personal touch yang you can actually demand more and you can actually like have more. Alright, antara contohnya lah, hari ni saya ada buat online, like dalam program-program macam ni. Saya buat online, banyak sangat buat online, tapi there are queries for offline, personal, which is like more, right? More money lah. So I think, yeah, you need to like take advantage of that. You need to like understand what's happening. You need to like leverage on that. Okay, you need to like trendsetter for some of those things. And then, yeah, but at the same time, look at that personal touch that you can give. So when you can combine digitalization and the human touch, I think it's going to be like even interesting. Alright. So today more about staffing and no, it's not about staffing and HR. It's about on the business ke in the business. So kita dah bincang daripada tadi. Alright. Semakin hari semakin bertambah ilmu. The lower your financial education, the higher yes. Yes. Alright. The lower your financial education is the higher the financial risk that you take, right? So and that's happening in the world right now. So people who don't have financial education, they are actually suffering more. They are actually in trouble. They need help, alright? Tapi those yang have financial education, they are actually leveraging on their financial education to earn more. That is something that happening right now. Okay, alright, best. Alright, ada lagi ke soalan yang kita nak jawab-jawab sikit sebelum kita stop untuk hari ni, sambung besok. Alright, besok kalau ada topik yang awak nak kan, apa topik yang awak rasa awak macam nak abang-abu kongsi? Ada tak topik yang awak rasa macam abang-abu, kami nak topik ni lah, macam tu. Of course, saya boleh cerita secara general je dalam sesi-sesi macam ni, tak boleh lah saya nak mengajar detail. Yang mengajar kena datang program, sebab tu saya dah siapkan sebenarnya satu program yang saya rasa akan menjawab banyak soalan, right? Banyak soalan akan dijawab dalam program sebenarnya yang dah siapkan. Ni program dia. Saya siapkan satu program yang pastinya saya rasa banyak soalan-soalan akan terjawab. Alright, sebab ramai orang ni mereka dalam kehilangan, maksudnya diorang ni macam tak tahu apa aku nak mula, apa yang aku nak buat. Ada tak benda yang aku kena mula, kena buat. So diorang ni lost. Jadi apa abang buat dalam X-ray wang? Dia program ni dia macam kita buat X-ray. Alright, X-ray wang ni adalah sebenarnya untuk memberitahu anda, alright, apa sebenarnya yang awak perlu buat. Kan, kat mana awak punya problem ni? Apa masalah awak? Apa yang awak kena buat untuk start? Ramai orang dia ada starting problem. Dia tak tahu mana dah start. Sebab memang betul kan,
kita dalam satu confusion. Aku ada duit, nak buat apa ni? Nak melabur ke, nak simpan ke, nak buat berniaga ke, apa yang patut aku buat dia yang tak tahu. Aku dalam keadaan tak cukup duit ni. Apa yang aku buat? Adakah aku nak melabur? Adakah aku nak buat apa? So, ramai yang confused dan mereka tak tahu apa nak buat sebenarnya, dan biasanya langkah yang mereka ambil tu silap. Dia silap mengambil satu langkah dan akhirnya menjadikan mereka bukan saja stres, kehilangan masa, tenaga, duit, banyak benda akan gadai bila kita mengambil satu tindakan yang salah. Sebab tu bila datang X-ray wang ni, Abang Abu akan ajar beberapa metod untuk kita mengenali keadaan kita dari segi profil kita, daripada flow kita, daripada di mana kita sekarang, dan kita buat X-ray untuk kita betul-betul faham kedudukan kita dan juga kita boleh mula. Sebab apa? Dalam program ni Abang Abu bagi one-to-one personal coaching. Satu persatu. Maksudnya bukan semua. Semua ni kita akan ada setengah hari. 9 sampai dalam pukul 12 tu kita akan memang ramai-ramai. Selepas tu kita akan ada satu persatu, one-to-one session. Dengan anda untuk kita membina, kita membina satu roadmap untuk awak. Jadi awak just kena macam you dah ada dah tak payah nak fikir banyak. Kadang-kadang kita pergi sana sini kita tak dapat jawapan, babe, sebab this is not personalized. And during that time you can ask me a lot of things, apa yang mungkin awak nak tanya pasal business, saham, like property, whatever, semua sekali kita benarkan juga. Dalam masa 1 jam tu saya akan duduk. Sebab tu program ni tak lebih daripada 15 orang sahaja. Sebab memang saya nak tumpukan 15 orang ni dan saya nak betul-betul pastikan 15 ni terus sambung untuk mencapai matlamat dia. Itu yang saya siapkan kat situ. Jadi bagi yang berminat, kalau betul-betul berminat, benda ni memang akan dijalankan secara online. Tapi kalau berminat lah, sebenarnya awak boleh just awak boleh terus daftar di sini. Kita dah ada benda ni. So awak boleh just like QR code untuk payment. So awak boleh buat payment dengan QR code ni dan awak terus register tempat awak. 20 iaitu Sabtu ni kita akan bersama daripada pagi sampailah pukul 12:30 tu kita akan buat workshop ramai-ramai dalam 15 orang. Selepas tu tengah hari tu kita akan ada one-to-one session dengan setiap yang hadir. Okay, ni ada soalan, ada something Topik charging your mind. Charging your mind like you changing through the trending nowadays. Charging your mind like you changing through the trending nowadays. Charging your mind. Charging your mind ni I think quite it's a bit sometimes people thought it's difficult, but I think it is something easy. Jadi maybe I can share macam mana how to charge your mind ni supaya you have that vibration yang positif. Alright? Okay, ni siapa ni? Kak Syukran, jazakallahu khairan katiran, barakallahu fik fil amanillah, best. Alright, jadi ini yang saya dah siapkan untuk bagi yang berminat lah. Bagi yang berminat, awak boleh register for program ni sebab saya yakin sangat 200 yang awak bayar tu 299 tu dia macam something yang berbaloi gila. Alright, berbaloi gila. Saya yakin benda tu akan sangat berbaloi, bukan awak, sebab awak akan dapat satu blueprint untuk diri awak. It's like very personalized based on your condition and your situation and what you can do. Apa yang awak boleh start. Alright? Jadi bagi yang berminat sajalah ada kat sini, insya-Allah. Kalau ada member-member lain, awak boleh just like share benda ni. Itu sajalah untuk hari ni. Insya-Allah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.